Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi di Cikgu Saiful Channel. Jom belajar matematik. Uh, Perkongsian kali ini untuk matematik KSSM tingkatan 4, bab 5, rangkaian dalam teori graf. Standard kandungan untuk tajuk ini sebenarnya hanya ada satu saja, 5.1 rangkaian. Dan untuk kali ini bahagian ketiga, saya bincangkan standard pembelajaran yang ketiga, iaitu mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Okey. Okey, kita mulakan dengan sebahagian daripada standard pembelajaran, iaitu kita nak mengenal dan melukis subgraf lah. Jadi ada lebih baik kita lihat apa itu subgraf. Jadi subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Ini definisi yang diberi oleh buku teks. Walaupun terdapat pendapat yang mengatakan subgraf itu boleh dilukis semula dengan perubahan bucu atau tepi, tapi bagi saya kita lebih baik kita mengikut definisi yang digunakan oleh buku teks untuk memudahkan pembelajaran kamu lah. Jadi subgraf biasanya kita guna huruf H. Kalau graf huruf G kan. Okey, graf G. H ni sebahagian daripada G, ataupun H ni subset bagi G lah. Secara ringkasnya, setiap bucu, satu bucu atau dua atau lebih daripada graf G adalah subgraf bagi graf G lah. Suatu tepi dalam graf G pun bersama-sama bucunya, satu tepi biasanya menyambungkan dua bucu, itu pun kita boleh anggap sebagai subgraf. Okey, satu bucu, satu tepi, okey, dan graf itu sendiri adalah subgraf pada dirinya lah. Jadi untuk lebih faham, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh macam mana kita nak lukis subgraf bagi graf yang diberi lah. Ini graf yang diberi, ini graf yang diberi. Okey, kita nak lukis subgraf. Okey, tadi berdasarkan maklumat yang diberi tadi, kalau saya lukis contoh yang pertama ni, yang untuk melukis subgraf, kita boleh ambil satu bucu lah, contohnya. Okey, P. H. Ini H graf ni. Okey, subgraf satu ni, P. P adakah dia subgraf? Okey, satu bucu dan lebih daripada satu bucu. Satu bucu juga dikira sebagai subgraf lah. Okey, jadi ini adalah subgraf lah. Okey, yang kedua, saya lukis P S. Okey, kalau kamu tengok kedudukan dah betul, PS sendiri pun adalah subgraf, tapi ini saya nak tulis tepi. Okey, tepi dia E5. Okey, jadi ini pun contoh H2 subgraf jugalah. Tengok. Okey, ataupun kamu lukis dekat bucu Q dan kamu lukis lengkung ni ya.
Sebenarnya Q sendiri itu pun dah subgraph, tapi untuk lebih ni cuma lukis satu lagi tanda di tepi E2. Jadi subgraph 3 ni pun adalah subgraph lah. Okey. Di sini maksudnya sebahagian daripada graf lah, ya. Okay, ataupun kamu lukis pasangan tepi, ya. Pasangan tepi. Contohnya R P S disambung. Jadi ini tepi dia E5, ini tepi dia E4. Ini juga adalah E4 pun subgraf ni sebahagian daripada graf lah. Subgraf ni maksudnya sebahagian daripada graf ni. Okay, jadi ada banyak lagi kan, kamu boleh tulis tak terhingga, rasanya banyak lah. Okay. Jadi macam mana pula contoh yang bukan subgraf lah. Okay. Okay, mula dengan 5 ni yang bukan subgraf. Kalau kita tengok definisi dia tadi, okay, saya nak guna ini. Saya letak P di sebelah sini, Q di sebelah sini. Kamu sambung, boleh. Kalau ikut definisi yang diberi, kedudukan bucu dah berubah kan. Jadi ini bukan subgraf lah. Okay. Contoh bukan lagi. Okay. Kita guna bucu Q. Tapi sini dia tulis E3. Sebenarnya ini E2 kan. Jadi ini pun bukan subgraf lah. Bukan subgraf. Okey, bukan subgraf lah. Maksudnya kedudukan tepi dia pun penting jugalah. Begitu jugalah kalau satu lagi contoh lah. Okey, 7. PQ. PQ bawah. Okey. Ini kita letak E1. Tapi kat sini kamu letak E2. Jadi tengok sebenarnya kita fikir yang ni kan. Sebenarnya ini E3. Ini dia di subgraf ni ditulis sebagai E2. Jadi ini pun bukan subgraf lah. Jadi saya harap kamu boleh faham lah, boleh tengok lagi contoh-contoh yang ada di dalam buku teks. Okey. Okey, seterusnya kita cuba lukis satu subgraf lah. Okey, soalan dia lukis 3, okey, 3 subgraf. Bagi graf yang di bawah lah, dia akan bagi graf lah, ini graf ni lah. Okay. Jadi kita nak lukis 3. Okey, 1 ada banyak kan. Kalau yang paling senang tulis satu titik ya, P, okey. Itu pun dah subgraf. Q satu graf, R satu graf. Okey, tapi nak lebih cantik kita lukis yang lain lagi lah. Okey, 1 okey. 2 kita lukis pasangan tepi ya. Q, R, disambung. Dan pastikan kalau kamu nak tulis ini mesti E2 lah tepi dia. Okey, QR. Okey, ini satu lagi. Sebenarnya kamu boleh salin balik semua ni pun boleh kan, sebab graf ini sendiri adalah subgraf bagi diri dia lah. Jadi ataupun kita boleh tulis yang ada lengkung ni. R. Ini E3. Okey, dah 3. Okey, cukup. Ini terpulang pada kamu lah, ada banyak kan sebenarnya. Okey, dah faham. Okey, kita teruskan dengan kita tengok pula sebahagian daripada standard pembelajaran, iaitu mengenal dan melukis pokok lah.
bukan pokok biasa kot. Jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan pokok ni. Jadi pokok bagi suatu graf adalah subgraf bagi graf tersebut, tapi dia ada ciri-ciri tertentu lah. Maksudnya pokok ni adalah subgraf, tapi yang subgraf yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut yang ni lah. Pokok tu mesti hanya graf mudah lah. Okay? Sebab tadi kalau kamu ingat subgraf ada yang ada gelung kan. Jadi kalau cakap tentang graf mudah ni, graf yang tanpa gelung dan berbilang tepi ya. Okey, jadi selain daripada tu semua bucu mesti berkait. Okey, kalau semua ada 4 bucu tu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi dia. Okey, nanti kamu tengok contoh, saya rasa kamu boleh faham kot ini. Dan kalau bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Jika bilangan bucu n, ini rumusnya n, bilangan tepi dia n tolak 1 lah. Kalau nak senang lagi, kalau bilangan bucu 4, bilangan tepi 3 lah. Tepi kurang 1 daripada bucu. Okey, jom kita tengok contoh dah. Contoh mengenai dan melukis pokok ni. Okey, ini graf yang diberi. Okey, graf yang diberi. Jadi untuk melukis pokok, tengok sini ada berapa bucu. Okey, n bucu 4 kan. Jadi tepi dia untuk lukis pokok, tepi pokok mesti ada bilangan tepi untuk pokok mesti ada n tolak 2 4 3 lah. Okey, jadi sebab kita cakap tentang pokok ni pun juga adalah merupakan subgraf, jadi kedudukan titik ni kita tak boleh ubah lah. Okey, contohnya, okey, kita lukis bucu lah, sebab semua bucu perlu ada kan. Bucu. Jadi kita sambung sekali. Satu tepi, dua tepi, tiga tepi. Ini dah contoh pokok lah. Pokok 1 lah. Okey. Okey, yang kedua ada banyak sebenarnya. Okey. Okey. Yang penting semua bucu kena ada. Okey. Jadi kalau kamu gerak ke sini pun boleh juga. Okey. Tengok. Maksudnya kita pilih yang sini. Jadi semua bucu disambungkan sekali. Kalau yang tadi kita pilih yang tepi tu. Okey. Ada lagi tak? Ada. Okey. Kita tengok cuba yang bukan pula. Kalau kamu nak cuba kat sini lagi, tengok. Sebenarnya ada banyak lagi. Okey. Tengok kat sini. Saya tunjuk satu lagi. Kita boleh mula sini, pergi sana, pergi sini. Bentuk itu pun boleh. Okey. Tapi sekarang saya nak tunjukkan yang tak boleh pula. Okey, jadi bucu sama. Okey, kecil sikit lah. Okey, yang tak boleh pula. Jadi kalau kamu lukis ini. Ini satu pun dah lebih dah kan. Maksudnya tepi dah lebih. Okey, tepi nak 1, 2, 3, 4. Patutnya tepi ada 3 saja. Okey. Kalau walaupun semua bucu disambung, tapi tengok lagi satu yang tak bolehnya, sebab kalau kamu tengok daripada bucu ni dia ada 2 cara untuk sampai ke bucu yang ni lah. Maksudnya satu cara dia cara pendek, satu cara lagi dia pergi ke sini ya, sini dengan sini. Itu pun tak boleh juga. Maksudnya bucu kita boleh guna 2 cara untuk ke bucu yang satu lagi lah. Jadi kita tengok cuba satu lagi contoh ataupun soalan yang berkaitan dengan pokok ni. Okey, soalan nak kita lukis
dua pokok, lukis dua pokok bagi graf yang diberi lah. Okay. Ini graf dia. Okay, tengok ada berapa bucu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucu kan. Maksudnya bilangan bucu ada 6. Jadi kamu kena faham lah bilangan tepi dia nanti ada 5 kan, dia tak boleh berkait dua bucu sekali dah. Okey. Jadi okey, nak lukis dua, satu sebelah sini lah. Okey. Yang penting kita letak bucu dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tengok garis-garis kat sini ya, mana-mana pun boleh kan. Kamu sambung. Okey tak? Kalau kamu nak cuba kat sini boleh, kalau kat sini terus pun boleh. Ada banyak cara. Satu sini, 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 sini. Oh, sambung boleh, sambung. Tengok setiap bucu ni tengok sambung satu je kan. Jadi tengok bilang tepi 1, 2, 3, 4, 5 bucu nak beri. Okey, maksudnya saya guna yang ni lah. Sini, sini, sini. Ini tak sama. Sini, 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 sini. Okey. Tengok semua bucu dah disambung lah. Ada lagi kan. Yang ni sebab tu saya kata tajuk ni kadang-kadang menarik sebab kreativiti kamu lah. Yang penting kamu memenuhi syarat dah. Okey. Okey, tengok yang lain pula. Sebab soalan nak dua kan, jadi kita lukis satu lagi. Dua. Yang penting kita lukis bucu dia dulu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Boleh juga kalau kamu lukis macam ni, akan ada satu garis yang panjang ni kan. Dan daripada sini pergi sana, ini pergi sana. Okey. Atau ambil yang tengah ni. Ada banyak kan. Okey. Jadi kita cuba satu soalan yang melibatkan melukis subgraf dan pokok lah. Okey, ini contoh soalan yang saya pilih lah. Okey, kita nak lukis satu pokok. Pokok tu sebenarnya sebahagian daripada subgraf kan. Pokok tu sendiri adalah subgraf lah, tapi dia ada syarat tertentu. Sekarang ni kita nak lukis pokok yang jumlah nilai pemberat yang minimum lah. Maksudnya daripada graf yang diberi ni, kita nak lukis satu pokok ataupun sebenarnya pokok tu adalah subgraf. Cuma dia ada syarat-syarat tertentu, dan supaya kita dapat satu ataupun nilai pemberat lah. Sebab pemberat sini kita tak tahu ni yang mewakili nilai apa kan. Yang paling kecil lah. Maksudnya kalau jarak yang paling kecil, kalau kos yang paling kurang lah. Jadi kita tengok macam mana nak lukis lah. Okay. Jadi kamu boleh, sebab dia tak nyatakan dari mana ke mana, dia bergantung pada kamu lah. Kamu nak mula kat mana pun tak ada masalah. Sebab yang penting semua bucu ni kamu kena lalu sekali ya. Okey, tengok ini P, saya cubalah. Okey, P U Q R kat ujung sini, R di bawah ni ada S, dan ada sini ada T. Jadi kalau saya nak tengok yang paling kecil ni, kita mula kat sini dah U. UP 20, PQ 24, QR 38, okey 38, RS 18, dan sampai T 30. Okey, tengok semua bucu kita dah sambung dengan satu kali kan. Lagi satu, tengok bucu ada
3, 4, 5, 6. Tepi mesti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kita cuba kira pemberat dia lah. Okey, nilai pemberat. Nilai dia sama dengan, okey, kamu tambah lah. Okey, 20, 24, 38, 18, 30. Kamu dapat dalam kok 130 kan. Okey. Adakah yang ni paling minimum? Jadi kita cuba yang lain pula. Okey, satu lagi saya cuba kat sini lah. Kat sini tak campur tempat. Okey, kita cuba dekat sini. Mula dengan ke sini, ke sini, turun bawah, turun sini, ke sini. Jadi kalau kita tambah 24, 20, 32, 18, 30, 36, 38, 1, 10, 120, 124 lah. Ini 124. Jadi maksudnya yang pokok ni lebih lagi berbanding dengan sini kan. Lebih nilai pemberat yang minimum kan, kurang kan. Jadi jawapannya yang ni lah. Yang paling kurang. Okey. Saya cuba tulis kat sini warna biru pula. Okey, dari Q pergi P, pergi U, pergi S, pergi R, pergi T. Ini T, sini S, sini sini T terbalik, sini R, sini U, sini P, sini Q lah. Ini pokok. Maksudnya kita kena cuba banyak kali lagi ya. Okey. Kamu boleh cuba lagi ya. Okey. Tengok yang mana. Okey, sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga kerana memberi sokongan kepada saya dalam menghasilkan video-video PDBC untuk kegunaan bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.